Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab saya diberi peluang untuk kongsi ilmu pada anda, diberi peluang dan kesihatan yang baik untuk kongsi ilmu. Lepas tu seperti mana yang telah saya janjikan, saya nak menjawab soalan-soalan yang perempuan dan tuan-tuan dan perempuan berikan. Dan saya telah semak satu-satu dan memang banyaklah soalan tu. Jadi saya buat sesi ni supaya kita semua dapat belajar sesuatu dan dapat manfaat. Sebab ilmu tentang perancangan harta ni penting, tapi orang kita ni jenis tak berapa nak kisah. Bila berlaku sesuatu baru kita nak start fikir. Bila berlaku sesuatu baru kita nak tengok balik. Jadi itu tak apa. Cuma harap ada penambahbaikan lah daripada apa yang saya nak sampaikan ni. Mungkin anda dah pernah dengar ataupun belum, supaya ia memberi input yang lebih lah. Okey, mana yang belum kenal saya, nama saya Hanafi Idris daripada hanafi.com. Kepakaran saya adalah untuk membantu khususnya anda di luar sana untuk merancang harta bagi mengelakkan masalah timbul di kemudian hari. Sebab lebih baik kita rancang pada awal lah, nak mengelakkan masalah tu. Bila dah jadi pun boleh nak selesaikan, tapi dia rumit dan mengambil masa. Jika kita rancang awal-awal, jadi kita boleh meringankan sikit lah kita punya beban dekat kepala. Okey, saya ni pertamanya untuk sesi yang kali ni, saya nak menjawab. Yang pertama adalah berkenaan dengan KWSP. Ramai yang bertanya, kenapa KWSP faraid, kenapa KWSP isteri dapat sikit. Okey, yang pertama memang KWSP ni dah dibincang oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Kalau tak silap saya, yang ke-49 pada tahun 19 September tahun 2000 dah dibincangkan. Yang pertama, KWSP tu adalah harta pusaka dan perlu difaraidkan. Yang kedua, penama yang dinamakan hanya sebagai pentadbir. Dekat sini ada dua benda. Jadi kalau tanpa wasiat, KWSP tanpa wasiat, memang akan terus faraid. Siapa yang layak terima memang layak terimalah. Melainkan di pejabat pusaka ataupun di perbincangan tu nanti dia menolak bahagian dia tak nak dia bagi kat siapa-siapa. Okay, kalau tanpa wasiat memang terus faraid lah. Walau bagaimanapun, walaupun diwasiatkan, sebagai contoh, KWSP nak diberikan kepada isteri 100%. Adakah benda ni akan jadi milik isteri 100%? Kalau kita tengok fatwa tu dah jelas dah, memang ikut faraid. Kalau nak bagi kepada, contoh dekat WSP tu nak serahkan, okey, sebagai contoh, dalam waris faraid tu ada mak ayah, sebagai contohlah mak ayah dan anak dan isteri. Jika mereka ni semua ni setuju nak bagi dekat isteri 100%, baru boleh isteri tu terima 100%. Sebagai contohlah, dalam wasiat dinyatakan saya nak menyerahkan kepada isteri 100%. Bila dah perbincangan tu nanti, walaupun dalam wasiat dah semua dalam tu setuju, baru boleh bagi kepada isteri. Dia tak boleh kata tiba-tiba isteri nak claim dia punya. Tak boleh. Walau sikit macam mana pun keadaan tu kita kena terima. Sebenarnya pembahagian yang diberikan tu oleh Allah sebenarnya. Pembahagian tu dah cantik dah sebenarnya, tapi yang gagal menjadikan faraid tu gagal sebenarnya adalah orang-orang sekeliling yang tak amal laksanakan Islam dengan sebenarnya. Saya boleh cakap macam tu. Kenapa? Orang kita ni kalau nak bab kahwin, dia akan nak ikut hukum. Dia kata mesti ikut, nak kahwin lebih lah maksud saya. Lepas tu kalau nak cerita bab harta, tak boleh ambil 10 sen pun, kena ikut hukum. Tu orang kita. Tapi kan Islam tu agama yang menyeluruh. Dia akhlak pun nak kena ada. Kalau kita tengok Nabi pun menunjukkan daripada akhlak yang baik. Akhlak pun penting. Bukanlah semata-mata nak buat hukum memang nak ikut. Bab dua benda ni nak ikut hukum, tapi bab lain-lain tu tak nak. Toleransi, timbang rasa, kasih sayang tu tak ada. Ambil berat tak ada. Benda tu tak ada.
Jadi sebenarnya faraid itu tak salah, tapi yang sekeliling ni lah menjadikan nampak faraid itu sangat jelek lah. Dia jadi nampak jelek lah. Jadi nampak macam teruk sangat lah faraid ni. Sebenarnya tak. Okay, lepas tu itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan KWSP ni, isu dia yang berkenaan dengan penama ni. Penama pun dah jelas kat situ, dah dinyatakan dia perlu ambil duit tu, dia perlu agih ke faraid. Dia kalau dia tak tahu nak agih macam mana, boleh tanya pengiraan berapa baki yang dia selepas tolak, lepas tu nak agih macam mana. Kalau tak tahu boleh tanya. Benda tu pun contoh, sebab saya ada beberapa isu lah, mungkin saya selitkan isu semasa yang berlaku. Ada yang isu yang pertama, faraid isteri 1/4, baki 3/4 tu kepada adik-beradik arwah. Sebab apa? Arwah tak ada anak, dan mak ayah arwah pun dah meninggal. Jadi tak ada stopper. Ayah tu tak ada stopper. Jadi bila dapat kat adik-beradik 3/4 ni, faham-faham je lah, semua ni nak kira duit saja. Itulah yang jadi kat masyarakat kita tu, yang pertama. Yang kedua, ada lagi tak? Ada. Contoh sebagai yang penama tu. Penama adalah sebagai pentadbir, patutnya dia ambil, dia urus. Si mati letak 2 penama, satu nama isteri, satu nama mak. Tak tahulah, bila dah meninggal ni macam-macam isu lah, miscommunication lah, apa benda lah. Jadi satu pihak ni mengambil, dia memang dia menganggap 100% dia punya. Itu dah salah. Lepas tu saya kirakan bagi isteri dan anak berapa, lagi separuh tu, yang lebih tu bagilah pulang kepada mak tu supaya diagihkan balik bahagian-bahagian mereka yang layak tu. Ni pun kena kira jugalah, kena ambil tahulah. Sebab tu saya sebenarnya sangat galakkan lah, kalau boleh nyatakan seorang je penama. Dalam isu KWSP ni, faraid dah memang tetap dah, kita tak boleh nak langgar hukum. Dan saya juga ada cuba bantu nak mohon KWSP ni sebagai harta semencarian. Walau bagaimanapun keputusan belum keluar, tapi dah ada fatwa Jawatan Kuasa Muzakarah kali ke 67 diputuskan pada 22 Februari 2005. KWSP tidak dikira sebagai harta pencarian. Jadi saya dah bagi tahu dah kepada Balu ni tadi, mungkin kena terimalah keadaan tu. Dia pun sebenarnya tak kisah nak bagi kot faraid pun, tapi bila ada perbincangan yang win-win lah. Sebab saya tengok Balu yang saya tolong ni macam diagihkan, yelah dia tak bersuara sangat. Yang abang ipar ni yang banyak nak kontrol semua, nak semuanya dia macam dia nak ambil. Jadi susah lah. Jadi bila berlaku macam ni, jadi susah sikit. Lepas tu, yelah, KWSP tu tak boleh nak dibuat sebagai harta semencarian, tapi tetap mohon. Saya mohon juga dalam tu, mohon tengoklah itu benda tu atas hakim nanti. Jika hakim terima sebagai harta semencarian, alhamdulillah. Kalau tak terima pun, si Balu ni pun redha. Okey. Kalau ada juga orang kata, kalau dah faraid, kenapa jadi nak perlu rancang lagi? Kita nampak hari ni hanya pada KWSP, kita tak sentuh lagi pada rumah, pada aset-aset lain. Sebenarnya nak ceritanya bukan hanya KWSP, secara menyeluruh. Sebab ada kes kalau penama, yelah, bila lantik saya lebih suka mensarankan anda di luar sana buat perancangan dengan lantik syarikat amanah ataupun agensi yang memang menguruskan harta pusaka ni. Sebab kita nak mengelakkan satu, berlaku penyelewengan. Kita tak tahu, mungkin bila si penama tu, bukanlah nak sangka buruk, kita takut penerima tu tak menjalankan amanah ataupun menyeleweng. Kita takut isu macam ni. Ada tak berlaku? Ada. Kalau nak cerita kes-kes ni memang banyak. Ada yang okey juga. Saya tak katalah semuanya buruk, tapi bagi nak memudahkan kelancaran menguruskan harta tu. Okey, kalau kita tengok, ada juga persoalan yang timbul dengan KWSP ni. Kenapa KWSP tak boleh buat hibah? Ini antara banyak jugalah yang tanya.
sahabat saya pernah masuk meeting berkenaan dengan perkara ni, tapi outcome daripada meeting tu masih negatif lah. Maksudnya belum ada keputusan lagi kata KWSP ni boleh dihibahkan. Walaupun kemungkinannya ada manfaat juga kalau dihibahkan, tapi kalau keseluruhan dihibahkan pun ada impak negatif dia juga. Nanti kalau kata ada hutang, siapa kalau dah dihibahkan semua, hutang tu tak terbayar pun masalah juga. Mungkin disebabkan isu ini. Kalau kita tengok, kalau kita tengok daripada majoriti daripada kita, termasuklah saya, berhutang mungkin 1% je tak berhutang. 1% je lah mungkin tak berhutang, ataupun hutang dah nak habis kan, usia-usia dah meningkat ni. Tapi majoritinya hutang, termasuklah yang bercakap ni pun. Jadi mungkin daripada tu, sebab itulah kenapa KWSP masih dikekalkan. Fatwa tu macam tu, tak diubah lagi. Jadi itu persoalan berkenaan dengan KWSP. Kalau anda nak tahu tentang pembahagian macam mana KWSP tu, anda boleh ke website saya. Kalau artikel tu banyak, ada juga saya tulis macam mana nak buat kiraan faraid. Jadi bila kita tahu pada awal ni, sebenarnya memudahkan kita nak merancang sebenarnya. Sebab apa pentingnya faraid tu pun sebenarnya foundation lah, kepada asas untuk kita merancang harta kita. Bukan kita hanya sekadar tahu faraid pembagian macam mana, tapi kita tak buat apa-apa, tu pun tak boleh juga. Sebab tu lah kita kena ambil tahu pembahagian tu macam mana dan merancang. Sebab instrumen yang ada seperti wasiat, hibah, harta semencarian ni, produk mana pun boleh guna dalam kita punya perancangan tu. Okey, saya nak menjawab dengan soalan lain pula. Okey, kita sambung pada bab seterusnya, iaitu wasiat. Banyak juga yang PM saya, call saya, WhatsApp saya berkenaan dengan wasiat ni. Walaupun dekat luar pun banyak dah info, tapi masih yang bertanya lagi. Kenapa? Sebab ada yang kurang jelas. Sebab kadang-kadang maklumat yang diterima tu tak sama dengan maklumat yang sepatutnya. Sebab kadang-kadang orang promote ni, kalau dia fokus produk tertentu, mungkin dia hanya fokus itu. Ada kalanya sehingga merendahkan ataupun melecehkan lah wasiat ni. Ada yang berlaku. Sebelum saya nak cerita tentang wasiat tu, saya nak kongsi bagaimana saya tengok ataupun suggestkan kepada prospek tu produk apa yang sesuai dengan keadaan dia. Kalau kita tengok, yang pertama biasanya berdasarkan orang kata pengetahuan prospek tu sendiri. Mungkin kadang-kadang ada juga di antara yang saya jumpa, dia dah memang tahu dah apa benda yang dia nak buat. Mungkin dia dah kaji dah. Maksud dia dah tengok macam mana semua. Mungkin hanya pada part dokumentasi dan pelaksanaan saja yang mungkin dia tak berapa tahu. Jadi saya explain sikit, dia pun proceed. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan tengok waris faraid tu sendiri. Saya akan tanya waris faraid siapa hidup, siapa meninggal, apa semua tu. Baru kita tengok apa yang sesuai, apa yang boleh direkomendkan. Paling tidak, sebab dia macam ni, ada kalanya wasiat sahaja dah memadai, asalkan dia setujulah dengan pembahagian yang saya explain tu. Dan ada juga yang kritikal, wasiat saja tak boleh. Kena ada produk tambahan seperti produk amanah, produk hibah, dan harta semencarian dan harta semencarian. Tengok keadaan. Yang pentingnya waris faraid itu dulu. Bila dah tahu, baru boleh macam mana. Sebab kadang-kadang kita bukanlah nak menafikan faraid itu, faraid itu, cuma kita nak memberi lebih kesenangan lebih kepada kita punya ahli waris. Sebab kalau kita tengok keadaan masyarakat kita ni tak sama macam dulu. Dulu masing-masing ambil tahu, ambil berat berkenaan dengan anak kita, isteri kita, jaga. Sekarang ni tak, manusia dah berubah. Dia lebihkan kepada, andai kata ada duit, ada harta, terus gelap mata. Yang pakai songkok ke, yang pakai serban ke, kadang-kadang tewas dengan ujian harta ni. Sebab tu kita merancang daripada awal ni. Yang kedua dan yang ketiga, kita tengok, saya akan tengok juga dengan yang ni yang antara yang paling utama, iaitu hubungan antara keluarga tu macam mana.
Sebab kalau hubungan tu okey, ya, saya tak boleh nak menceritakan tentang masa depan, tapi dia lebih tahulah, prospek tu lebih tahulah keadaan keluarga dia macam mana kan. Ada kalanya memang dia kata dia tak kisah, dia tahu keluarga dia macam mana, dan apa, bila dia tahu dia tak kisah, terpulang. Saya boleh orang kata setujulah dengan apa yang dia kehendak. Dan ada juga yang memang hubungan tu tak okey, dia jadi tak okey bila berharta ni. Sebagai contoh lah, saya nak kongsi sikit. Bayangkanlah kakak ipar datang ke rumah dia, ingatkan nak, yelah dah lama tak jumpa, nak sembang pasal yelah hubungan nak eratkan silaturahim. Rupanya tak. Dia tanya KWSP penama siapa, dia tanya rumah ni kalau meninggal dapat kat siapa. Anda bayanglah, ada juga yang orang yang macam ni tau sebenarnya. Kalau macam ni daripada awal memanglah terus buat perancangan yang lebih proper lah. Jadi kita dah tahu dah, kalau belum apa-apa pun dah tanya. Jadi anda fikir sendirilah. Dan saya pun pernah juga suggest, pernah berlaku pada klien saya, sebenarnya dia buat wasiat sebab keadaan keluarga dia okey, macam okey, tapi bila dah lama-lama tu keadaan tu dia jadi lain. Dia mula bertanya pasal harta ni pula. Jadi mulalah buat perancangan yang lebih baik. Okey, itu antara 3 lah sebab-sebab yang saya akan tengok untuk menentukan apa yang sesuai untuk prospek tu. Yalah, kadang-kadang untuk tambahan mungkin saya akan tengok juga hutang macam mana dan aset tu macam mana. Sebab beza orang yang banyak aset dengan kurang aset, orang yang boleh terlampau banyak hutang dengan orang yang tak ada hutang sangat, beza dia punya perancangan. Okey, jadi itu sedikit intro lah kepada bab perancangan ni. Jadi kita balik kepada berkenaan dengan wasiat ni tadi. Saya harap info yang saya berikan tu dapat gambaran lah sikit macam mana kan. Jadi anda pun benda tu anda boleh congak-congak lah, fikir-fikirkan lah. Okey, berkenaan dengan wasiat ni, berkenaan dengan wasiat, apakah komponen utama yang ada dalam wasiat ni sebenarnya yang menyebabkan dia ni diberi keutamaan juga. Kalau dalam perancangan yang kalau dengan saya, memang saya akan, contoh dia nak buat hibah, saya akan suggest juga untuk buat wasiat ni. Kenapa? Okey, pertama kita kena tahu wasiat ni fungsi dia adalah sebagai orang kata pentadbiran, nak menguruskan harta. Kalau tak ada orang yang nak, kalau tak adalah isu berkaitan dengan pentadbiran ni, siapa nak urus dengan harta ni? Ramai orang asyik bercerita dengan faraid lah, tu pusaka lah, tapi bahagian pengurusan tu tak ada orang nak ambil pot pun. Bila nak buat je terkapai-kapai. Dalam wasiat ni, komponen utama yang pertama yang ada dalam wasiat ni adalah melantik wasi, iaitu pentadbir. Sebab itulah kalau kita tengok fungsi pentadbir ni sangat penting. Sebab bila berlaku kematian, sebagai contoh suami meninggal, isteri dan anak-anak, kadang-kadang isteri tak sempat pun nak fikir pasal harta ni, pasal pembahagian apa semua. Dia tak sempat, dia dalam keadaan dia macam tu lagi, dengan sedih, tengah apa, dia tak sempat nak menguruskan. Jadi bila ada orang lain menguruskan, benda tu boleh berjalan. Sebab itulah penting dalam wasiat ni. Yang pertama adalah melantik wasi. Dalam pelantikan wasi ni pun juga, kalau jumpa saya, memang saya suggest syarikat amanah lah. Saya kurang bersetuju kalau nak lantik individu. Sebab individu dengan syarikat amanah ni, dia punya kapasiti berbeza. Sebagai contoh, kalau lawyer pun dia kira individu. Satu, kalau contohlah lantik individu, kalau lah individu tu sibuk, individu tu meninggal, individu tu tak nak urus, kan dia jadi melambatkan proses tu. Lagi satu, individu ni pun kemungkinan pecah amanah tu pun boleh berlaku. Jadi kita tak nak benda-benda tu berlaku lah. Jadi bila kita lantik syarikat amanah, dia lebih terjamin. Sebab itulah kalau jumpa saya, memang saya suggest terus bagi syarikat amanah yang uruskan. Itu yang pertama dalam komponen wasiat. Yang kedua adalah di dalam wasiat ni juga kita boleh nyatakan kita punya hutang. Saya faham, memang ada yang saya jumpa dia kata saya hutang tak banyak. Betul, hutang tak banyak, tapi sebagai contoh, hutang ni tak semestinya hutang dengan
dengan manusia. Kadang hutang dengan Allah tu pun boleh diuruskan juga. Sebab saya nak cerita buat hutang ni pun memang ada hutang tu bila belah bila urus sendiri, hutang tu tidak disenaraikan. Jadi bila dah agih semua tu baru teringat, uish ada hutang lah. Jadi kan jadi susah. Kita tak nak lah benda ni berlaku. Walaupun saya nak cerita ni pun ada satu kisah ni, dia cerita hutang dengan Allah. So diceritakan oleh Ustaz Ghazali. Seorang hamba Allah ni telefon, tanya, dia kata bapak saya ni ada banyak hutang. Dia ada hutang dengan Allah, dia belum selesai. Jadi tolong kirakan fidyah dia. Bila kira hutang tu banyak, terus letak telefon. Jadi sayanglah, ada aset, ada harta ditinggalkan untuk tolak hutang, tapi tidak berjaya tolak hutang tu. Hutang tu tergantung. Kesianlah dekat si mati. Hutang dengan Allah. Kalau hutang dengan manusia, habis. Kalau memang ada kes hutang ni, sampai orang pergi letak kat batu nisan lah, nak bagi tahu dekat waris kat waris si mati ni, yang dia ni berhutang dengan dia. Sampai letak nota dekat batu nisan tu. Sampai macam tu pun ada. Jadi jangan pandang remeh lah. Sebab tu wasiat ni pun dia punya kepentingan dia. Nombor 3 mungkin kita mungkin ada hasrat, ataupun kita panggil, saya lebih suka guna term wasiat amal jariah lah, ataupun wasiat kepada bukan ahli waris, supaya mudah faham. Mungkin kita ada hasrat nak bagi dekat masjid, sebahagian daripada harta kita, ataupun kita ada nak buat infak, nak bagi dekat sedikit sebahagian dekat adik-beradik kita yang susah. Mungkin kita ada hasrat macam tu. Kita boleh nyatakan dalam wasiat tu tadi, supaya benda tu dilaksanakan dengan sempurna. Kadar yang boleh diwasiatkan tu nanti saya jawab pada yang seterusnya. Okey, tu yang nombor 3. Dan nombor 4 adalah berkaitan dengan pembahagian harta. Okey, kalau kita tengok dalam wasiat ni, pembahagian harta dia bukanlah satu yang kata yang konkret lah, yang solid. Sebab dia subjek kepada perbincangan balik ahli waris tu nanti. Sebagai contoh, ni saya kena bagi tahu jugalah. Sebagai contoh, dalam wasiat si suami nyatakan 100% kepada isteri, sebagai contoh. Dalam wasiat tu 100% kepada isteri. Tapi waris faraid dia mungkin ada mak ayah, mungkin ada anak. Kalau mungkin ada anak kecil tak apalah, mungkin ada mak ayah. Mungkin setengah hanya kena dengan mak ayah dengan anak, mungkin ada yang kena dengan adik-beradik. Jika walaupun wasiat tu diserahkan kepada 100% pada isteri, dia subjek balik kepada persetujuan ahli waris tu. Sebab tu saya kata dia bab pembahagian dia tak kuat. Dia ke bawah lagi. Dia hujung-hujung sebenarnya. Sebab kalau kita tengok, bila dalam bab pengurusan harta ni pun, jika ada harta sepencarian, okey, pertama dah tolak hutang arwah dah tolak. Andai kata ada tuntutan harta sepencarian, tuntutan ini diberi keutamaan sebelum diagihkan secara faraid ataupun persetujuan ahli waris tu tadi. Sebab mungkin ada isteri nak buat tuntutan atau suami nak buat tuntutan atas sepencarian ke atas harta si mati. Okey, itu antara yang saya nak kongsi berkenaan dengan wasiat tu tadi. Yang saya nak persoalan yang seterusnya berkaitan dengan pembahagian ni, boleh tak wasiat kepada ahli waris? Sebenarnya kalau kita tengok daripada Abu Daud, dia pun Nabi pernah bersabda, tidak harus apa pun tidak wajib berwasiat kepada ahli waris dengan persetujuan ahli waris itu sendiri. Maksudnya kalau dengan persetujuan tak ada masalah. Kalau tanpa persetujuan ni memang kena. Sebab kalau kita tengok dalam bila buat wasiat ni pun memang kita akan tanya balik kepada ahli waris yang layak ni, setuju tak dengan arahan si arwah ni. Itu berkenaan dengan wasiat kepada ahli waris. Lepas tu berkenaan dengan wasiat melebih kadar 1/3 daripada, kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari, kalau tak silap saya, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah datang jumpa Nabi. Dia tanya boleh tak dia nak wasiatkan keseluruhan harta dia. Nabi kata tak boleh. Atau boleh tak dia nak wasiatkan separuh daripada harta dia.
Nabi kata tak boleh. Kalau 1/3 macam mana? Nabi kata boleh. Lepas tu Nabi sambung, Nabi kata lebih baik tinggalkan keadaan keluarga kamu berharta ataupun ada duit daripada tinggal dalam keadaan miskin ataupun meminta-minta. Jadi sebab tu kadar yang jika kadar yang nak diberikan kepada ataupun nak buat amal jariah ataupun kepada bukan ahli waris, dia maksimum dia 1/3. Sebab saya ada kes, sebagai contoh, saya ada jumpa yang tiada anak. Sebagai harta dia nak wasiatkan kepada anak angkat. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kalau kata dia letak separuh pun okey, sebagai contoh dia letak separuh daripada harta. Jika ahli waris setuju, boleh proceed. Kalau anda kata adalah isu ini, isu apa benda lah tak kena semua, 1/3 akan tetap orang kata secure lah untuk bahagian amal jariah tadi ataupun untuk anak angkat tu tadi. Okey, saya harap setakat ni anda jelas apa yang saya kongsikan. Sebenarnya kalau saya tengok masa dah 14 minit. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan tu. Sorry. Okey, saya sambung lagi. Boleh tak nak wasiat harta ni secara sama rata? Boleh, tak ada masalah. Dia balik pada soal yang tadi itulah. Mesti ada persetujuan pada ahli waris. Ataupun soalan yang agak famous juga yang saya terima, boleh tak wasiat ini diubah? Okey, wasiat ni diubah, boleh tak sebenarnya? Ataupun wasiat ni kita tak ikut. Banyak juga yang tanya ni. Sebab okey, wasiat ni tak ikut pun tak jadi masalah pun. Sebab itu hasrat si mati untuk dilaksanakan hasrat dia. Kalau kita menghormati hasrat si mati, arwah ni tadi, kalau kita nak ikut, kita boleh ikut. Tapi kalau kita tak ikut, tak berdosa pun. Cuma itulah, kita kena tengok jugalah kenapa arwah ni tadi dia wasiatkan macam tu. Sebab apa? Kadang-kadang ialah bagi mereka yang contoh, ialah kenapa dia wasiatkan macam tu lah. Kita kena tengok balik lah. Mungkin yang beneficiary ni tadi susah, mungkin ada masalah kewangan ataupun memang tak ada tempat nak bergantung. Jadi kalau waris faraid tu boleh setuju, alhamdulillah. Kalau tak boleh setuju, dia akan berbalik kepada faraid. Cuma persoalan yang seterusnya, okay, setakat ni saya harap jelas. Saya nak tambah lagi soalan yang orang tanya, iaitu boleh tak wasiat ini diubah? Itu agak famous juga sebenarnya soalan tu. Sebenarnya boleh, selagi pewasiat tu masih hidup, kita boleh, pewasiat tu ada kuasa untuk ubah. Dia nak ubah macam mana ke, terpulang kepada dia. Kalau kata tiba-tiba dia wasiatkan kepada A, tiba-tiba ada masalah, dia nak tukar dia nak bagi separuh-separuh kepada ABC, terpulang boleh. Tapi hanya yang boleh buat hanya pewasiat tu sahaja. Bukan pewasiat tak boleh. Okey, soalan yang seterusnya yang agak famous juga, adakah wasiat ini boleh dicabar sebenarnya? Boleh. Pertama, mungkin dia biasanya cabar-cabar ni dia berkaitan dengan apa? Bila pembahagian tu tak kena dengan hasrat. Okey, saya bagi satu contoh lah. Ni kes yang betul berlaku, yang pernah rujuk pada saya lah. Dia buat wasiat, dia mungkin pada waktu tu pendedahan tentang hibah ni masih kurang. Hubungan suami isteri, ni kisah suami isteri. Isteri memang ada agak berharta. Dia buat wasiat, dia tak ada anak, dia lebihkan bahagian kepada adik-beradik dia. Lebihkan pada adik-beradik dan munafik dia, maksudnya dia tak bagi langsung kat suami dia. Sebab apa? Hubungan tak berapa okey. Orang kata walaupun tak okey, hubungan tu tak ada penceraian lagi. Ni soalan tambahan ni, kalau bercerai macam mana? Kalau tak bercerai, masih layak terima faraid tu tadi. Kalau dah bercerai, tak layak terima faraid, cuma dia ada alternatif lain pula, iaitu harta semencarian. Ni kalau cerita panjang-panjang pun, kalau orang yang tamakkan harta, dia jadi seronok lah nak dengar.
Itulah kadang-kadang pun susah juga nak cerita ni. Okey, dia dalam wasiat tu dia macam menafikanlah hak suami dia. Bila berlaku kematian, adik-beradik sangka okey, apa yang dia ingat wasiat tu akan terlaksana 100% lah. Adik-beradik arwah ni pun tahu yang suami dia ni ada banyak isu lah dengan dia. Tibanya nak bacaan wasiat, si suami dipanggil dan ditanya. Jadi dia pun tak tahulah, mungkin ada sedikit pengetahuan, dituntut bahagian dia. Kalau yang tak ada anak, suami ni dapat berapa? Dapat separuh daripada harta. Mulalah berlaku isu, bergaduh lah, itu ini. Tanya saya macam mana, saya cakap suami tu tak layak terima. Sebab yalah memang dia tetap, dia sebab apa dia waris faraid. Walaupun berlaku isu macam mana pun, masih dalam ikatan dia layak terima. Jadi pihak yang tak berpuas hati tu, adik-beradik tu akhirnya terpaksa akulah. Sebab itulah bila kita nak buat perancangan ni, saya akan cerita habis-habis lah. Saya cuba buka cerita banyak benda, banyak aspek, lepas tu baru align yang macam mana. Itu berkenaan dengan wasiat ni. Okey, wasiat ni pun kalau dicabar, kemungkinan antara dia, pertama dia sebab bahagian lah. Mungkin kadar yang diberikan tu tak, orang kata tak sepatutnya. Lepas tu selain daripada tu, wasiat ni juga boleh dicabar disebabkan mungkin secara lisan, saja lisan saja, tanpa saksi, tanpa dokumen, ataupun mungkin wasiat tu diragui, hanya diberikan contoh sebagai hanya kepada beneficiary tertentu saja. Ini pun orang kata kemungkinan menyebabkan wasiat itu dicabar. Okey, kita sambung berkenaan dengan hibah. Kalau kita tengok sekarang ni, hibah ni sebenarnya dah semakin popular dah. Kenapa benda ni jadi? Satu, isu semasa lah, disebabkan mungkin jadi pada selebriti dan apa yang viral dalam media sosial. Isu semasa lah tu. Dan bagusnya semua orang dah mula ambil tahu. Ramai juga kalau isu-isu tertentu, ramai orang komen, ramai. Tapi dan ramai juga yang bertanya. Tapi kadang-kadang bila nak buat tu, kadang-kadang orang slow sikit. Mungkin dia dah bertanya, tapi lepas tu tak ada action. Okeylah, itu saya pun serah pada Allah sajalah. Itu di luar bidang kuasa saya. nak paksa orang ni. Cuma saya nak kongsi pengalaman saya selama saya dah buat pengusahaan harta ni pun. Pernah saya follow up orang, prospek lah. Dalam ramai-ramai tu ada 2 ke 3 orang. Bila saya follow up, yang jawabnya isteri. Bila ni kata dah meninggal lah. Tu saya tak boleh nak buat apalah. Jadi benda dah jadi kan. Jadi sebab itulah kita sementara yang kita tengah ada kesedaran, kita tengah ada macam niat yang tinggi nak buat tu, terus buat. Jangan bila dah jadi kita dah kurang sihat, kita dah sakit, kita dah apa, ataupun dah berlaku nak bercerai, baru fikir bila nak bercerai dia tak akan buat dah sebenarnya benda ni. Jadi sebelum berlaku apa-apa lah, sebelum jadi apa-apa, kita rancang dan kita terus buat. Okey, berkenaan dengan hibah ni, yes, memang ramai orang bertanya sebenarnya. Ramai sangat orang tanya. Soalan yang agak famous adalah orang tanya, yang pertama adalah berkenaan dengan kos. Berapa nak buat sebenarnya hibah ni? Okey, anggaran dia dalam 2750 untuk buat hibah ni. Kenapa? Dia memang bila buat hibah dengan saya ni, saya wakil syarikat amanah ni mewajibkan untuk sekali buat dengan wasiat. Kos untuk wasiat adalah 14, lepas tu untuk buat hibah dalam 1250 dan tambah 100 tu jika sign dekat rumah. Jika sign dekat office, yang 100 tu tak kena bayar. Jadi kenapa kena buat hibah juga? Yang pertama, kalau kita tengok, tak semua harta boleh dihibahkan. Tak semua harta boleh dihibahkan. Sebagai contoh, WSP, harta yang masih dalam loan, ataupun harta yang tak selari dengan undang-undang. Jadi bila tak boleh buat hibah, dia akan masuk dalam wasiat.
Okay, itu yang pertama. Yang kedua, andai katalah anda nak buat hibah dengan syarikat amanah A, betul takkanlah anda nak suruh syarikat lain pula yang uruskan untuk bahagian yang tak masuk dalam hibah ni. Sebab itulah bila buat wasiat, jadi akan diuruskan oleh dalam satu syarikat yang sama. Jadi urusan tu lebih mudah dan cepat lah. Jadi jika berlaku apa-apa pun, ialah satu syarikat je yang uruskan. Jika lagi syarikat B kan dah jadi banyak pula. Jadi sebab itulah kita memang mewajibkan sekali untuk buat hibah, buat sekali dengan wasiat. Dan sebelum ni pun saya dah terangkan kepentingan wasiat pada yang bab wasiat tu. Okey, bila orang dah tanya berkenaan dengan hibah ni, biasalah orang tanya apa harta yang tak boleh buat hibah. Macam saya dah cakap tadi, KWSP memang tak boleh, rumah yang dalam loan tak boleh, kereta dan motor walaupun dah habis loan pun tak boleh sebab dia ada susut nilai. Dan yang tak selari, dan apa-apa harta yang tak selari dengan undang-undang ni macam mana? Dia berkait dengan soalan adakah, okey tak apa, saya jawab ni dululah. Dia mesti selari dengan undang-undang. Sebab apa, nak mengelakkan isu lah, sama ada di orang kata bidang civil ataupun dengan undang-undang syariah. Sebab apa? Sebab banyak hibah ni pun sebenarnya ada isu. Antara isu dia sebab ada hibah yang dah dibuat dokumentasinya tapi bila dicabar ditolak. Ini soalan dia. Soalan dia lebih kurang, adakah hibah ni boleh dicabar? Memang boleh lah. Okey, sebab tu bila nak buat hibah ni, saya menyatakan kriteria-kriteria yang macam tadi tu, mesti selari dengan undang-undang, mesti harta dah habis loan, tak ada gadaian dengan bank. Kenapa? Hibah ni isu besar dia sebenarnya. Memang ada isu. Okey, hibah ni ada yang diterima oleh mahkamah, ada juga yang tak diterima. Sebab antara yang sebab utama dia sebab di dua mazhab ada pecah pada dua mazhab ni. Mazhab yang menerima harta yang dalam gadaian, ada mazhab yang tak terima. Dia sebabkan pemilikan sempurna tu lah, maksudnya harta tu. Okey, mazhab yang tak terima bagi harta yang masih dalam gadaian ni, mazhab Syafi'i dengan Hambali. Sebab apa? Dua mazhab ni menganggap hibah sebagai macam jual beli, kontrak jual beli. Sebab itulah kalau kita tengok, bila jual beli ni, dokumentasi dia macam mana? Contoh kita beli rumah. Dalam rumah tu dinyatakan berapa nilai dia, di mana lokasi dia, siapa yang beli, siapa yang jual, di mana, apa semua detail. Betul tak? Kalau kita pasang lah, itu masuk jual beli tu. Dua mazhab ni menganggap hibah adalah jual beli, dalam orang kata transaksi jual beli. Mazhab yang lagi satu yang melonggarkan, dia kata pemilikan tak sempurna ni tak jadi isu. Orang kata harta yang dalam gadaian ni boleh buat, adalah mazhab Hanafi dengan Maliki. Maliki, betul lah. Mazhab Maliki. Kadang-kadang saya pun tersilap juga. Maliki dengan Hanafi, dia kata hibah ni sebagai macam sedekah je, tabaru je. Jadi dia macam tak perlulah detail sangat nak kontrak, nak apa semua ni. Itu yang menyebabkan isu ni lah, yang menyebabkan ada yang terima, ada yang tak terima. Sebab itulah kalau kita tengok hibah ni pun memang berlaku tak diterima sebab dua benda ni. Dia lagipun dia bergantung, hibah ni dia bergantung kepada hakim yang menentukan. Kalau kita tengok mazhab kita secara majoritinya memanglah Syafi'i, tapi ada juga hakim yang memutuskan terima bagi harta yang berhutang. Jadi sebab itulah syarikat amanah yang saya wakili ni, dia tak nak ambil risiko. Sekali lagi dah buat lah apa semua ni, dah bayar dia punya macam sampai dekat 3,000 ni, tiba-tiba hibah tu batal, dia kan jadi isu pula nanti. Jadi sebab itulah syarikat amanah yang saya wakilkan, dia letakkan kriteria harta yang boleh buat hibah ni yang macam tu. Sebab nak mengelakkan daripada khilaf ni, nak mengeluarkan daripada isu-isu ni. Lepas tu kalau kita tengok lagi soalan yang lebih kurang juga, adakah hibah ni boleh dicabar di mahkamah syariah? Boleh. Sebab itulah kalau kita tengok
hibah ni elemen yang penting, dia mesti ada ijab kabul. Ijab kabul ni ada tak? Lepas tu Qab ni maksudnya apa? Penerimaan, penyerahan harta tu ada tak? Dan tasarruf ni maksudnya orang yang terima tu dia boleh tak nak duduk, nak apa semua. Ni 3 elemen penting yang perlu kita tengok lah. Lepas tu rukun dan syarat hibah ni dipenuhi tak? Yang ni antara dua ni, dia kira dua lah ni yang akan ditengok. Nombor 3, selari tak dengan undang-undang negara? Ada tak selari dengan Kanun Tanah Negara 1965? Lepas tu apa lagi? Akta Tanah Penempatan Berkelompok 1960. Lepas tu Akta Pemilikan Strata 1985 jika tak silap saya. Lepas tu dengan Enactment Rizal Melayu dan apa-apa undang lah. Dia mesti 3 benda ni dia mesti orang kata comply. Kalau tak comply tu yang jadi isu tu sebenarnya. Yang boleh menyebabkan hibah tu dicabar dan terbatal. Itu jelas. Soalan yang lebih kurang sama, dan saya faham memang kalau nak buat dokumentasi hibah ni dianggarkan seperti yang saya dah nyatakan tadi. Memanglah dokumentasi itu kos dokumentasi saja, belum kos pelaksanaan lagi. Kos pelaksanaan saya akan letak link dekat bawah ni untuk anda tengok, untuk anda bercongak lah berapa nak kira dia, macam mana. Kalau tak jelas boleh tanya. Okay, saya nak jawab balik tadi soalan tadi tu, adakah hibah ni boleh dicabar? Okey, soalan yang seterusnya biasa orang tanya adalah, jika dah hibah kepada anak, sebagai contoh suami isteri contoh suami dah hibah kepada anak, lepas tu tiba-tiba bercerai, mak dengan ayah ni bercerai, macam mana? Adakah si ayah ni boleh batalkan hibah dia? Sebenarnya dia boleh batalkan hibah dia. Sebab
tak ada masalah. Yang kategori yang boleh batalkan hibah ni datuk kepada cucu ataupun bapa kepada anak, tu dia boleh batalkan tanpa persetujuan pun sebenarnya. Cuma jika hibah kepada isteri macam mana, yang ini tak boleh batal suka-suka, perlukan persetujuan penerima. Sebab itulah kalau kita tengok Nabi pun sebenarnya tak galakkan sangat batalkan hibah ni. Nabi umpamakan daripada riwayat daripada Ibnu Abbas dan Umar Khattab, dia pernah dengar Nabi kata orang yang batalkan hibah ni umpama anjing yang memakan muntahnya kembali. Nak gambarkan teruk sangat lah. Kalau dah bagi lepas tu tiba-tiba nak tarik. Kalau bahasa kita ni orang biasa cakap buruk siku, macam tu lah. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dokumentasi ni, dia win-win situation sebenarnya. Kalau dia ada orang kata ada kepentingan juga kepada mereka yang dah orang kata dah tanda tangan dokumen ni, orang kata dah dikontrakkan secara rasmi. Sebab itulah kalau kata nak buat perancangan ni, buatlah semasa hubungan tu tengah baik. Ataupun janganlah dah nak dah jadi isu baru nak buat hibah. Lepas tu berkenaan dengan hibah ni juga, kalau macam mana hibah ni dibuat semasa penghibah ni dia dah nak meninggal dah, macam mana keadaan tu? Adakah hibah tu boleh sah? Sebenarnya takut dia tak sah. Hibah macam ni pun ada juga yang saya terima banyak lah aduan, komplain daripada adik-adik masing-masing. Dia kata bila nak tiba-tiba ada hibah je timbul. Padahal hibah tu hanya bercakap, kadang-kadang hanya tulis dekat kertas saja. Jadi takut sememangnya lah kalau hibah yang macam ni takut tidak diterima lah, dan boleh dicabar di mahkamah, dan takut kalah hibah yang tak proper ni. Kita cakap macam tu lah, term yang mudah lah. Okey, saya harap setakat ni anda jelas dengan apa yang saya nak kongsi. Mungkin banyak lagi soalan yang sebenarnya saya nak cover berkenaan dengan harta pusaka, berkenaan dengan harta pencarian. Saya akan cuba mungkin dalam video yang akan datang, sebab saya rasa ni pun dah agak panjang dah sebenarnya. Jadi pesanan terakhir saya bagi mereka yang ada keinginan untuk buat perancangan ni, terus buat je. Sebab Nabi pun dah pernah pesan dalam satu hadis yang biasa yang kita dengar, 5 perkara sebelum 5 perkara, iaitu masa kita tengah sehat sebelum sakit, masa kita tengah muda sebelum tua, masa kita tengah senang sebelum sempit, masa kita tengah apa lagi, kaya sebelum miskin. Yang terakhir ni masa kita tengah hidup sebelum kita mati. Sebab apa? Bila kita tengah, orang kata dalam kategori 5 di atas tu, kita masih boleh merancang. Kita boleh merancang nak buat macam mana. Jika kita yang terakhir tu, kalau kita dah meninggal, kita tak boleh rancang apa-apa lah sebenarnya. Disebabkan itulah timbul juga soalan yang berkaitan dengan ni, adakah jika kita merancang ni sebenarnya menafikan hak faraid? Okey, saya nak beritahu. Kalau kita tengok faraid tu macam mana? Faraid tu sebenarnya pengiraan ataupun pembahagian bagi harta yang dikategorikan sebagai harta pusaka. Tu kena jelas dulu. Mana yang kategori harta pusaka? Bagi hibah ni sebenarnya dia dah ada kontrak, dia dah ada apa semua tu, dan semuanya dilaksanakan atau dibuat semasa hidup. Dia dah terkeluar daripada kategori harta pusaka. Sebab tu sebenarnya tak jadi isu pun. Sebab Nabi pun dalam Quran pun, kalau kita tengok dalam surah Ali Imran 3 ayat yang ke-133 dan 134, Allah kata kalau kita nak gunakan harta ni, Allah memberi gambaran, memberi ganjaran kepada mereka yang membuat perancangan ni ataupun pembahagian ni semasa dia senang ataupun semasa dia susah. Jadi sebenarnya tak jadi isu lah sebenarnya pun kalau kita buat perancangan tu. Dan saya nak ulang lagi sekali, dan tak semua harta masuk dalam harta pusaka, hibah. Jadi ada sebahagian juga yang difaraidkan ataupun masuk dalam pusaka. Jadi akhir kalam, sebelum saya nak tutup majlis ni, ialah mana yang ada terdetik nak buat, terus buat. Nak bertanya, terus bertanya. Walaupun
apa benda yang tak clear, kalau boleh jumpa. Kadang-kadang video yang saya buat ni sebagai pengenalan bagi mereka yang nak dapatkan gambaran tentang hibah wasiat ni sebenarnya. InsyaAllah lah, semoga dia membantu. Andai kata ada info yang kurang daripada anda sebelum ni, dia sebagai info tambahan, penambahbaikan. Dan sebenarnya saya doakan supaya kita buat perancangan tak menyusahkan waris yang kita tinggalkan. Itu yang mustahak. Kita buat perancangan ni bukanlah kita nak menafikan hak farid siapa-siapa, bukanlah kita nak apa sebenarnya, nak memudahkan urusan waris kita bila dah kita tak ada. Itu yang paling mustahak sekali. Ingat, kita tak nak bebankan kita punya waris dengan masalah-masalah yang kita tak tahu, takut tiba-tiba timbul. Memang sekarang kebanyakan, yang saya nak kongsikan lagi sikit, kebanyakan isu ni berlaku waktu bila tau? Waktu bila waris faraid ni, sebagai contoh, dia dah nampak dah, oh harta si mati ni banyak ni, banyak ni, banyak ni, dan bahagian dia akan dapat, oh banyak ni, banyak ni. Mulalah ujian tu datang. Kita takut waris siapa-siapa yang kita takut ujian tu, ujian harta ni kepada mereka, dan mereka tak boleh nak handle. Kita takut macam tu sebenarnya. Jadi bila jadi macam tu, mulalah masing-masing nak tuntut bahagian, mulalah jadi isu. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirlah untuk kebaikan yang waris kita tinggalkan. Itu saja daripada saya. Saya Hanafi Idris daripada hanafi.com, dan saya doakan supaya kita ni dalam keadaan sihat dan baik-baik, dan boleh merancang sehinggalah dokumentasi itu selesai. Itu yang mustahak dia. Jadi kita tutup kita punya majlis ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.